Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Menemani anda Kaizo di Kaizo Channel. Hari ini Kaizo nak buat cerita sikit tentang kehidupan kita sekarang. Cari hidup dengan PKP. Sampai bila kita nak macam ini? Rasa sedih, rasa terkilan orang yang kita sayang tiba-tiba hilang macam itu. Saat terakhir pun kita tak dapat jumpa dia. Tak dapat pisah, Puan tak dapat pisah ya. Minta maaf ya. Assalamualaikum semua. Kita bersabar ya, kita bersabar. Kita hantar Puan terus ke tempat persinggahan berakhir ya. Puan tak tinggal. Minta maaf ya. Jangan lupa baca-baca untuk Puan ya. Assalamualaikum. Sama-sama semua, kita bawa uang ke semua. Perasaan tu rasa macam sampai masa kita tak tahu apa yang kita fikir, sampai masa apa kita tahu apa kita nak tentukan. Ramai yang kehilangan kerja, pendapatan, stres, kehidupan pun tak tentu hala. Hai, Assalamualaikum, Harith Iskandar here. Baru-baru ni saya banyak terima video WhatsApp orang bunuh diri, gantung diri, lompat daripada bangunan. Saya tak dapat membayangkan apa yang terjadi kepada seseorang tu yang menyebabkan dia sampai tahap tu. Tapi saya tahu kes-kes ni bukan apa yang kita terima kat WhatsApp. Yang kita terima hanya segelintir. It's only a tip of the iceberg. Ramai sangat orang kat luar sana tu menderita juga. Hundreds if not thousands. That's why pergerakan bendera putih ni begitu mustahak. Kalau anda nampak bendera putih kat mana-mana, kat rumah ke, kat bangunan, pergi tolong. See what you can do. Try and help that family or that person. Kalau anda tak dapat tolong ataupun anda tak mampu tolong ataupun anda sendiri memerlukan pertolongan, please contact The Hope Branch. Itulah NGO saya. Nombor dia 019-709-3103, 019-709-3103, and we will try and help. Kalau boleh bagi butir-butir macam alamat ataupun lokasi ataupun phone number supaya kita dapat cari orang tu ataupun keluarga tu, and we will do our best. Sedaya upaya we will try and help. Now is the time. Inilah waktunya kita semua sebagai bukan sebagai Malaysian, sebagai manusia, kita kena tolong satu sama lain. We have to help each other. Tolong jiran kita, tolong keluarga kita, tolong orang yang kita tak kenal. We must help each other. Kita kena berdiri sebagai manusia. Just be human. Be a human being and help your fellow human being. Thank you for listening. I'm sorry it took longer than 60 seconds. Nama saya Harith Iskandar. Assalamualaikum. Okey, sampai bila kita nak macam ni? Kadang kita terfikir benda ni ada jadi, mungkin ada hikmah dia. Kita sekarang mungkin kita ada buat salah silap di dunia ni. Kadang-kadang kita pun lupa. Kita tebas dunia, kita tebas macam-macam lagi yang kita tebas pokok, mengotorkan alam kita. Mungkin hikmah-hikmah tu pun kita rasa macam Tuhan semesta alam mengajar umat manusia melalui COVID-19 supaya faham bahawa setiap ujian yang diberi pada seluruh umat manusia adalah rahmat dan kasih sayang. Jika kita kata bahawa COVID-19 ini adalah buatan manusia, secara sifat semula jadinya sebagai manusia, kita akan saling salah menyalahkan, tuduh-menuduh, memfitnah, benci, dendam dan sebagainya. Sehingga tiada kesudahan,
tiada penyesalan, tiada penghujungnya. Fitrahnya kita umat manusia akan kembali pada Tuhan sekalian alam. Tugas kita di dunia adalah saling kenal mengenal sesama umat manusia tanpa mengira agama dan bangsa. Jika kita sebagai umat Islam, kita akan faham maksud surah Al-Ikhlas, supaya ikhlas sebagai hamba-Nya dan ikhlas berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku. Perjanjian dan penyaksian itu kita telah akui sejak di alam roh lagi. Dia berkata, Alaistu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita akan menjawab, qalu bala syahidna, ya, engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Selepas hampir 2 tahun kita di dalam norma baru, banyak perkara yang dapat kita belajar daripada situasi sekarang ini. Dia iaitu Allah Subhanahu Wa Taala Maha Bijaksana mengajar seluruh umat manusia melalui virus COVID-19, sama ada tersurat maupun tersirat. Dari sudut sains iaitu kaji, hayat banyak istilah teknologi baru kita kenali seperti kluster, sporadik iaitu tiada gejala ataupun simptom, droplet iaitu titisan, airborne dan udara, serta lain-lain lagi. Tuhan juga mengajar manusia melalui COVID-19 iaitu kiasan melalui basuh tangan dan pakai mask adalah simbolik bahawa kita adalah yang bertanggungjawab pada dunia yang kita duduk. Tangan-tangan kita yang telah melakukan kerosakan pencemaran udara iaitu air, laut dan sungai. Buang sampah ke dalam Sungai Klang menjadikan sungai berkenaan bertukar lokasi lambakan sampah yang menjijikkan. Tinjauan Harian Metro di sekitar kawasan itu mendapati longgokan sampah termasuk plastik yang mencemarkan ekosistem air memenuhi sungai berkenaan dan dilonggok di tebing sungai. Perbuatan itu dibimbangi boleh membahayakan nyawa termasuk mengundang pelbagai penyakit. Sampai satu masa nanti kita akan tahu apa itu kehidupan akhir zaman. Akhir zaman kehidupan kita sekarang banyak beza. Banyak sangat dah berubah. Kita punya SOP, dengan kita punya kegiatan, dengan kedai tutup, hilang sumber pendapatan kita, keluarga tersayang kita dengan adanya COVID. Daripada ujung sana, ini dari sebelah Lakin Okey. Boleh tengok orang Malaysia semua ni. Ini gelandangan di sebelah Lakin. Hari ni hari Jumaat. Hari Jumaat petang pukul 5.20. Okey, tuan-tuan boleh tengok Tuan-tuan boleh tengok. Tak apa ramainya rakyat Malaysia. Boleh tengok rakyat Malaysia. Okey, yang infak hari ni saya yang memberi sumbangan, saya ucapkan terima kasih. Dapat membantu mereka ni yang tak ada tempat tinggal, yang tak ada makan, minum, yang ada bawa anak. Okey, nampak akak ni bawa anak. Okey. Kesian tuan-tuan, kesian. Kat zaman masa PKP pertama tu terkilan jugalah. Selepas dia ada buka sekejap, Kajar tolong gelandangan untuk yang gelandangan pertama tu. Rasa sedih sangat. Banyak orang susah. Okey, sekarang kita dah settle untuk bahagian yang pertama. Sekarang kita nak pergi lokasi yang kedua, lepas tu ketiga. Kalau tak ada nanti kita pergi ke Lakin. Check it out. Okey, kita dah sampai ke lokasi yang
Abang je. Okey. Dia tak ada tangan. Kaizo bajet pun dalam 100, tapi kalau boleh ada lebih banyak tempat lagi. Lepas tu apabila Kaizo buat yang kedua, untuk kelandangan yang kedua, Kaizo dapat lebih teratur lah, siap ada kemah kan. Mungkin orang dah nampak kan, niat Kaizo bukan nak untuk menunjuk, tapi untuk melihat keadaan dunia kita ni. Okay, sekarang kita berada di KTM Johor Bahru. Alhamdulillah semua dah lain lah. Yang kedua ni kita buat ni kan, kita dah ada makanan, dah lebih teratur. Diorang dah beratur. Lepas tu diorang dah kumpul dekat OCBC, dekat depan OCBC tu. Ada satu kemah dia buat untuk gelandangan, khas untuk gelandangan. Dia kasih makan kat situ. Kemah terbaik lah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. apa yang perlu kita buat, ataupun kita tak nampak, ataupun kita butakan mata kita. Sampai bila? Kadang rasa terkilan tu ada apabila kita semayang. Kita semayang ni tapi kita kena saman. Rumah Allah kita tutup, tapi kita nak mohon kepada dia. Cuba bayangkan kalau kau nak masuk rumah orang kan? Tapi rumah kau tutup, agak sampai ke kita berdoa. Rasa sedih tu adalah. Kita tengok macam Brunei, contoh Brunei. Dalam Al-Quran pun dah menyatakan setiap sakit ataupun dugaan ada jalan ni.
kita ni di negara Islam. Jadi kalau boleh kita nak melihat kehidupan kita yang macam dulu, kalau boleh kita berubah untuk kita lebih baik, untuk kita mengenal siapa diri kita. Sesungguhnya Allah memberikan dugaan itu untuk menguji umatnya, tapi janganlah kita menyalahkan sesiapa. Semua ni betul, tak semuanya apa yang kita kata ni kadang Kaizu cakap pun Kaizu tak betul, tapi rasa sedih tu adalah bila rumah Allah SWT ada tutup, kita punya raya, kita punya perayaan apa semua ditarik, itu ditarik oleh Allah, nikmat Allah SWT. Sampai sekarang ni pun rakyat juga yang naikkan bendera putih. Kaizu tak tahu sampai bila benda Allah ni terkeluar ke apa kan, tengok-tengok pun dah keluar. Mungkin jalan yang terbaik lah untuk kita lakukan. Mungkin kita tak nampak dari sini pun kita boleh nampak. Kadang-kadang pun kita boleh mengurangkan orang yang stres. Agak-agak pihak-pihak yang kuasa boleh nampak lah rumah-rumah yang ada bendera putih tu. Teruskan jalankan tugasan untuk memberi pertolongan. Ada apa-apa pun at least kita boleh beritahulah kepada pihak yang berwajib untuk menolong mereka kan. Itu adalah jalan yang terbaik. Jadi Kaizu berharap benda ni akan cepat selesai. Mungkin perkara ini akan cepat hilang lah. Kita kembalikan kehidupan kita walaupun normal. Kalau boleh pun tak payahlah burungkan orang sampai bulan-bulan, kejap buka, kejap tutup, kejap buka, kejap tutup. Sampai bila? Kenapa orang luar boleh buat, kenapa kita sendiri tak boleh buat? Ada benda yang salah, ada benda yang kita tak tahu. Mungkin kita ada tersilap buat apa-apa. Kadang kita fikir kita ni baik, tapi ada orang yang lebih baik. Kadang-kadang kita fikir kita susah, ada lagi yang juga susah. Mungkin sampai orang kehilangan rumah, yang agak sedih. Kita pergi rumah tempat Tasha tinggal kat tepi sungai ni. Apa kali jatuh? Oh, tepi sungai besar ni. Apa jatuh? Baik. Siapa yang jatuh? Dalam sungai? Ha? Macam mana boleh jatuh? Macam mana boleh jatuh? Dari kaki dia ada pakai saya aku. Tak, dia pula di rumah. Betul sikit. Betul. Dia sendiri naik atas. Dia cekik naik atas. Assalamualaikum. Habis bila air macam mana? Bengak besar kecil semua. Ada bilik air tu? Dia bilik dah. Dapur. Bilik air. Mana jago mana? Potong dia jago. Dia jago. Boleh lah. Takut lalu situ raya. Dia tak boleh sini. Dia takut sebab dia takut ni tepi sangat dia takut dia. Itulah ni. Jangan kakak jago. Ayah ambil lah tu burung tu, kasihan ayah. Macam mana kalau tiba-tiba air tu naik, hujan lebat, agak-agak siapa yang tolong mereka? Jadi setiap amalan yang kita buat lakukan ini mungkin ada hikmahnya, ada tersirat dan tersurat yang kita tidak tahu. Satu kempen yang meminta pihak yang terputus bekalan makanan menaikkan bendera putih di rumah masing-masing mula mendapat perhatian. Kempen itu bagi memberi isyarat kepada orang lain untuk mengulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan bantuan segera. Tidak jelas bagaimana atau bila kempen itu dimulakan, namun semakin ramai berkongsi variasi mesej yang sama sejak petang semalam. Antara lain mesej seumpamanya disertakan dengan pesanan agar tidak mengambil tindakan drastik dalam menghadapi kesulitan.
Inisiatif ini merupakan penjelmaan terbaru daripada gerakan Kita Jaga Kita yang bermula pada awal pandemik COVID-19 tahun lalu. Dengan banyak mesej dan poster yang tersebar di media sosial berkaitan kempen itu, rata-rata memuji inisiatif itu sebagai cara yang baik untuk memohon bantuan. Dengan ini, Kaizo mengundurkan diri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.